Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Terlebih dahulu terima kasih kepada yang berbahagia pengerusi majlis yang juga Imam Eksekutif Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zahid, yang Ustazah hormati yang berbahagia Tuan Syarifuddin bin Muhammad Ali, pengerusi Eksekutif Masjid Al-Mawaddah, yang Ustazah hormati yang berbahagia Tuan Saiful Bahari, naib pengerusi Masjid Al-Mawaddah, yang Ustazah hormati Al-Fadhil Ustaz Muaz Abdullah, pegawai pembangunan keluarga Masjid Al-Mawaddah, yang Ustazah kasihi yang berusaha Puan Fatimah binti Abdul Rahim, Ketua Biro Muslimah Masjid Al-Mawaddah, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mawaddah, para asatizah, guru-guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Sihat ya semua? Boleh dengar suara Ustazah? Dengar kuat ni? Kena kuatkan lagi. Ya, ini je yang boleh Ustazah punya suara. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini dengan izin Allah dapat kita bersama-sama dalam rumah Allah yang diberi nama Masjid Al-Mawaddah. Ustazah percaya jamaah Masjid Al-Mawaddah ini penuh dengan mawaddah wa rahmah. Nampak tu muka-muka penyayang pengasih tu. Betul tak tuan-puan? InsyaAllah betul ya, perasan. Ya, insyaAllah ya, tak apa, betul-betul lah. Ya, Alhamdulillah dapat sama-sama tuan-puan dan Ustazah kira ini adalah silaturahim kita. Ana ukhtukum fil Islam wa uhibbukum fillah. Ya, Ustazah adalah saudara tuan-puan seakidah, seagama, dan Ustazah mengucapkan jutaan terima kasih kepada Masjid Al-Mawaddah kerana sudi menjemput Ustazah pada malam ini yang insya-Allah kita nak manfaatkan tuan-puan. Ya, pertemuan kita pada malam ini tuan-puan sebagai satu pertemuan anak beranak kita, keluarga besar kita sebagai umat Islam yang agama ini tertegak dengan an-nasihah. Saling nasihat menasihati, saling ingat mengingat, saling tegur menegur. Sudah barang pasti yang di hadapan tuan-puan ini bukan yang terbaik, tapi persamaan kita apa dia tuan-puan? InsyaAllah kita sama-sama nak jadi baik. Ustazah perkenalkan diri terlebih dahulu. Ini adalah kali pertama Ustazah sampai. Ya, walaupun sudah bertahun-tahun juga Ustazah datang ya ke Singapura, tapi di Masjid Al-Mawaddah ini adalah kali yang pertama. Ya, jadi mungkin kenal tak kenal, kenal tak kenal kan. Ya, jadi Ustazah perkenalkan dirilah. Orang tua-tua cakap tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal boleh jadi apa? Besan. Ya, insya-Allah. Tuan-puan sekalian, Ustazah anak jati kelahiran satu negeri di Malaysia, iaitu Negeri Sembilan, negeri paling banyak. Ya, Negeri Sembilan, anak pasangan guru agama. Ya, ayah Ustazah Ustaz, maknya Ustazah. Anak kelima daripada 6 orang adik-beradik, ke-6-6-nya dihantar sekolah berorientasikan pendidikan agama. Ustazah belajar dulu tuan-puan peringkat sarjana muda bahasa Arab dan pengajian Islam di Yarmouk University Jordan.
Kemudian balik tahun 1998, datanglah perasaan nak kahwin. Alhamdulillah bertemu jodoh orang Malaysia lah, ya, daripada Kota Baru, Kelantan. Kemudian sambung pengajian di peringkat sarjana dalam bidang dakwah dan pembangunan insan. Bekerja sebagai pensyarah kanan di Universiti Teknologi Malaysia, Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Kemudian sambung pengajian dalam bidang kedoktoran, bidang doktor falsafah. Bidangnya adalah psikoterapi Islam, kejiwaan Islam. Ya, dan hasil perkahwinan selama kurang lebih 21 tahun. Alhamdulillah, Allah mengurniakan 8 orang cahaya mata. Ya, ada 4 pasang. Alhamdulillah. Yang sulung umur 20, yang bongsu. Suami tak setuju cakap bongsu, tapi pada ustazah dah tu. Ya, yang last sekali umur 10 tahun. Ya, alhamdulillah. Itu sedikit sebanyak pengenalan diri ustazah. Mudah-mudahan pada malam ini dapat ustazah memberi sedikit. Ini bukan nak belajar tuan-puan. Bisa percaya tuan-tuan dan puan-puan di hadapan ustazah kaya pengetahuan, kaya pengalaman. Tapi malam ini kita nak sama-sama berdiskusi, sama-sama mengingatkan balik semula. Ya, ustazah pun barangkali lupa. Dengan jalan berceramah, Allah ingatkan ustazah. Ya, tuan-puan juga barangkali lupa. Dengan jalan datang dengan tazkirah dan syarahan, insya-Allah kita akan diingatkan balik oleh Allah Azza wa Jalla. Apa tajuk kita malam ni, puan? Kita tak kisahlah tajuk apa ustazah, asalkan saya jumpa ustazah. Ya, ada juga orang datang ceramah tak tahu pun tajuk aku. Tajuk apa kak malam ni? Apa tajuk kita malam ni? Betul ke nak buat kek, nak buat kuih macam Ustaz Imam kita cakap tadi? Kalau nak suruh ajar buat kuih, ustazah betul-betul salah orang ni. Kalau nak ajar buat kuih, ni memang confirm salah orang. Ustazah cuma pandai makan kuih je. Ya, kalau dekat Singapura, kuih yang ustazah suka, nak tahu apa? Ni kalau sempat ni boleh cari malam ni. Onde-onde. Betul ke tak ustazah? Kek onde-onde. Ya Allah, suka dia. Tanya ustazah, pandai tak buat? Tak pandai langsung. Lagi suka makan apa? Tulang merah. Hampir tiap-tiap kali datang Singapura, macam satu kewajipan jugalah cari tulang merah. Tanya ustazah, pandai tak buat tulang merah? Cuba jawab puan-puan. Lanjut jawab tak pandai memang tak pandai. Tapi insya-Allah malam ini bukan itu yang kita nak bincangkan. Yang kita nak bincangkan tajuknya ialah bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Bukan cakap pasal kuih, bukan cakap pasal acuan. Tapi hari ini sempena dengan pembangunan keluarga, kita nak bercakap tentang soal keibubapaan, tentang soal kekeluargaan, tentang soal anak-anak didik dalam keluarga kita. Kalau kita gunakan bahasa Inggeris, tuan-puan sekalian, ada beberapa perkataan ataupun ayat yang hampir sama erti, sama maksud dalam konteks yang kita nak sebut. Antaranya ialah like father. Tahu tak apa? Ya, like father, like son. Lagi apa lagi? An apple never falls far from its tree. Ya. Kalau namanya buah apple, jatuhnya pun bawah pokok apple. Tak mungkin buah apple jatuh bawah pokok durian. Datang dari mana apple sebiji? Sedangkan semua itu adalah kebun durian. Dan kalau dalam bahasa Melayu, lagi satu ungkapan adalah anak borek, bapak borek. Ya, ini ustazah dah lain, tukar berpandai kan. Bapak borek. Tadi tu sengaja nak tengok tidur ke tidak.
Ya, alhamdulillah tak tidur lagi ya, tak awal-awal tidur dah. Ya. Bapak borek, anak bimbing. Tuan-puan setuju tak anak-anak kita mengikut acuan ibu bapanya? Nak tanya tu dulu. Siapa tak setuju angkat tangan. Mari kita settle bab ni dulu. Setuju atau tidak? Yang setuju angkat tangan. Tinggi-tinggi. Ya. Muslimin seorang pun tak setuju. Ini lagu mana? Ya ke semua ni bujang teruna ni? Tak ada anak ustazah, belum kahwin. Ya, confused ni. Siapa setuju anak-anak kita ikut acuan ibu bapa? Angkat tangan tuan-puan. Hampir 80% kalau tanya ustazah akan bersetuju. Walaupun di sana mungkin ada faktor-faktor yang lain. Mungkin ada faktor persekitaran, mungkin ada faktor ilmu, kemasukan ilmu pada anak-anak tadi, mungkin ada faktor kawan-kawan. Tapi percayalah tuan-puan, Nabi telah sebut, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, iaitu anak-anak kita. Di depan ustazah ada anak-anak kecil, anak-anak besar pun ada. Ya, semuanya anak-anak belaka kan? Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan yang namanya anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Macam kain putih. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Mak ayahnya. Bukan ustazah yang cakap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda demikian. Fa abawah. Apa dia abawah? Ibu bapa dia lah yang mencorak. Masya-Allah. Tuan-tuan, anak-anak kita lahir tak kenal apa-apa lagi. Allahumma illa kitalah yang kenalkan anak-anak. Setuju atau tidak? Anak kita kenal kartun dari siapa? Maknya. Malah lagi pengat kes, anak kita lahir-lahir umur setahun 2 tahun dah kenal hantu. Agak-agak ada tak Cik Timah rumah sebelah datang kenalkan anak kita dengan hantu? Atau mak ni yang guna bahasa Fa'abawah mak ayah. Sebelum kita tuding jari pada yang lain-lain tuan-tuan, lebih manis, lebih baik, lebih positif kita tuding jari pada diri kita sebagai ibu bapa. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mari kita lihat bagaimana hebatnya ibu-ibu pada zaman dahulu sebagai contoh. Tuan-puan pasti kenal dengan nama besar seorang tokoh ulama, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Ustazah percaya semua dalam masjid ini pernah dengar nama Imam Asy-Syafi'i. Malah sebahagian dari besar daripada kita umat Islam di Asia Tenggara, ia bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ibu Imam Syafi'i, tuan-tuan sekalian, ibu Imam Syafi'i, bila nak menyusukan anaknya yang namanya Imam Syafi'i ini, dia pastikan menyusukan anaknya dalam keadaan berwudu. Macam mana puan-puan? Ingat balik anak-anak kita dulu. Ambil wudu tak bila nak bagi minum susu? Ambil wudu tak tuan-puan? Ke rasa menyesal rasa nak beranak lagi ni? Ustazah, saya rasa nak beranak lagi lah ustazah. Ustazah masa dengar dan masa baca pun tuan-puan riwayat kisah hidup tu, saya kata Masya Allah. Ya, sebab apa? Kerana ibu Imam Asy-Syafi'i meyakini menyusukan anak-anak adalah satu ibadah. Dan bila ia satu ibadah, alangkah baiknya kita buat dalam keadaan berwudu. Itu ibu Imam Syafi'i. Kita nyusukan anak sampai tengok Hindustan. Ya, kena pula cerita sedih.
Cerita sedih, menangislah tengok cerita Hindustan. Anak tu confused. Ini air apa ni? Ya, rupanya air mata mak dia. Jangan kata nak berwuduk tuan-tuan, malah menyusu dalam keadaan berhibur. Tengoklah anak kita pula macam mana. Itu contoh. Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama terkemuka. Sufyan Ats-Tsauri, bila Sufyan nak belajar, kena cari guru jauh sana sini, memerlukan kepada belanja perjalanan, memerlukan kepada belanja untuk belajar dan sebagainya. Sara hidup, ayah sudah tidak ada, si ibu bekerja. Si ibu bekerja sebab nak memastikan untuk anak-anak belajar, untuk anak-anak sara hidup, untuk anak-anak makan minum, mesti daripada rezeki halal dan tayyibah. Si ibu bekerja. Dengarkan nasihat ibu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata, wahai anak endaku, wahai anak endaku, tolong pastikan tiap-tiap 10 ayat yang kamu belajar. Tolong nak pastikan tiap-tiap 10 ayat yang kamu belajar, tengok kesannya pada hati kamu. 10 ayat tu. Bukan ceramah 1 jam. Bukan kuliah 2 jam setengah. 10 ayat yang kamu belajar, wahai anakku, tolong pastikan kesan ilmu itu pada hatimu. Lihat 3 perkara, wahai anakku. Pertama, lihat sejauh mana takutnya kamu kepada Allah. Ibu main peranan. Yang kedua, lihat wahai anakku, sejauh mana bertambahnya ketenangan dalam hidup kamu dengan 10 ayat yang kamu belajar. Dan yang ketiga, lihat wahai anakku, sejauh mana bertambahnya kemanisan, ketaatan hidupmu kepada Allah dan Rasul. Kalau kamu belajar 10 ayat, tidak bertambah 3 keadaan, mak sebagai orang yang bekerja mencari rezeki yang halal kepada kamu, mak akan reflect kepada diri mak, apakah yang mak berikan kepada kamu bukan sesuatu yang thayyibah, bukan sesuatu yang baik. Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pernah tak kita nasihat anak kita macam tu, tuan-tuan? InsyaAllah balik kita nasihat, ya. Itu ibu kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Para muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ibu bapa mencorak anak-anak. Tanpa Ustazah nafikan ada faktor-faktor yang lain, tapi memang mak ayah corak anak-anak. Tuan-puan pernah tengok tak anak-anak kecil kita main berlakon rumah-rumah? Berlakon, main cikgu-cikgu, main mak-mak, dia jadi mak. Cuba kita tengok dari jauh macam mana dia jadi mak. Kadang-kadang kita akan cakap dalam hati kita, sebiji macam aku, sebiji macam kita. Dia punya garang, dia punya bengis. Kalau ibunya lembut, lembutnya dia ketika mana dia berlakon menjadi seorang ibu. Tidurlah dek, dia pun dodol, tidur. Sebiji macam mak dia. Sebab dia tidak belajar lagi, tuan-puan, untuk melihat alam yang luas. Allahumma illa yang dia lihat adalah kedua ibu bapa. Nabi SAW pernah menegur seorang wanita, seorang ibu yang dia panggil anak dia. Dia kata, dek, mari sini dek. Seorang ibu panggil anak dia, Nabi dengar, Nabi lihat. Dek, mari sini dek. Anak tu tak datang. Dek, mari sini anak, mari sini. Ni ada benda ni mak nak bagi. Ibu tu cakap, ada benda mak nak bagi. Nabi SAW bertanya kepada ibu tadi, ada sungguh ke nak bagi pada anak tu? Ibu tadi jawab ada. Maka selesai urusan tu. Sebab Nabi kata apa? Kalau tadi panggil anak, bagi tahu ada benda mak nak bagi, tapi bila anak datang tiba-tiba
tidak ada apa-apa nak bagi, maka ditulis kita sebagai seorang yang telah menipu. Macam mana tuan-puan? Agak-agak banyak tak tipuan lah? Agak-agak lah. Ya, ke tak pernah lah sekali pun tak pernah tipu anak. Alhamdulillah. Ya, tapi ustazah sebagai ibu tadi ngaku je lah tuan-puan. Anak ustazah pun ada di ustazah bawah. Maaf ya nak ya, dulu Umi pun ada tipu juga. Ada tuan-puan. Mak nak pergi mana? Nak ikut Umi. Tak boleh, Umi nak pergi kerja. Padahal nak pergi jaya. Ya, tak boleh, Umi ada ceramah. Padahal nak jumpa kawan. Astaghfirullahalazim. Jangan kita pelik kalau satu hari besok kita ditipu. Tuan-puan, hidup ini ibarat roda. Ya, sebab itu kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, ya, yang bermaksud, saya bacakan dulu hadisnya. Rahimallah walidan a'ana waladihi ala birri. Allah mencintai, Allah mengasihi ibu bapa yang menolong anaknya, mengajar anaknya cara-cara untuk berbakti kepada dia. Ada ibu bapa, dia ajar anak cara bagaimana kelak anak-anak itu patut berbakti kepada dia. Caranya bagaimana? Anak kita sedang melihat bagaimana hari ini kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Corak. Kalau tuan-puan nak tahu macam manalah agak-agaknya anak kita besok akan layan kita, tuan-puan termasuk ustazah, hanya perlu 5 minit untuk merenung bagaimana kita melayan ibu bapa kita sekarang. Itu Nabi cakap, rahimallah walidan a'ana waladihi ala birri. Allah mencintai ibu bapa yang tolong ajar pada anak dia cara untuk berbakti kepada dia. Bagaimana anak-anak tengok macam mana umi, abi, mama, papa menjaga kebajikan, menyantuni, mengasihi nenek dan datuk kalian. Sungguh tuan, kalau kita depan anak-anak protes mak ayah kita, nenek pada anak-anak, aduhlah nenek kamu ni tak habis-habis nak suruh mak balik. Padahal baru jumpa minggu lepas. Balik. Tuan-puan, tunggu lagi 20 tahun. Anak kita nak apa? Anak kita mungkin main game masa tu tuan-puan. Anak kita mungkin nampak macam tak kisah, tak peduli. Tapi inilah yang kita kata sebagai apa? Putaran roda hidup. Kalau demikian anak-anak kita melihat acuannya, ya, maka 20 tahun lagi besar sekali kemungkinan perkataan yang sama akan keluar daripada anak-anak kita. Kak Nam, mana ni? Tak balik ni, sampai mana dah? Yelah mak, Kak Nam nak balik ni, Kak Nam nak balik. Letak telefon. Hai mak ni, baru jumpa minggu sudah. Nak jumpa lagi. Sebiji tuan-puan. Skrip yang pernah kita sebut 20 tahun dahulu. Sebab itu besar makna yang Nabi sebut. Jadilah ibu bapa yang bagaimana kita nak anak-anak kita buat kepada kita, sekarang terjemahkan, tunjukkan pada ibu bapa kita sendiri, begini kita melayannya. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada beberapa kajian ni ustazah ambil kajian sarjana dalam bidang pendidikan dan psikologi. Ya, seorang sarjana namanya Corey, dalam satu kajian dia dinamakan teori analisis transaksi. Ni ada teori dia. Maknanya tak cakap kosong tuan-puan, ada research. Ya, ada responden. Dalam satu teori namanya teori analisis transaksi. Apa dapatan kajian Corey? Kajian Corey mengatakan
sikap manusia terbentuk hasil daripada skrip hidup yang ditentukan oleh ibu bapa. Masya Allah. Kalau kita sebagai Muslim lebih faham lagi tuan-tuan, bagaimana yang disebut sikap manusia ditentukan oleh desain yang dibuat oleh ibu bapa. Mak ayah tanpa sedar telah desain anak-anak. Kita mungkin tak perasan. Ya. Tadi sudah tengok anak ustazah, dia masukkan dalam story, Insta story dalam Instagram. Anak lelaki ustazah umur 19 tahun. Dia masukkan dalam Insta story kan, Instagram dia. Dia letak gambar ustazah masa kahwin. Mak mertua ustazah datang pakaikan cincin. Masa tu muda lagi lah, dia dah tua. Ya. Anak lelaki saya tulis kat bawah dia. Kat bawah tu tulis apa? Apa dia tulis? Nak cari yang macam Umi. Wah, bangga jadi mak Dia tulis nak cari yang macam Umi. Tapi saya berdepan juga, anak teruna tu ni nak kahwin dah ke? Ya, umur 19 tahun tulis nak cari macam Umi. Tuan-puan, itu design. Entah ustazah pernah cakap dengan dia, ya, ataupun dalam pemikiran ustazah nak jadi ibu, nak jadi ayah, yang kalau anak-anak kita besok nak cari jodoh, alangkah manisnya ketika mana kita mendengar anak perempuan kita kata, kalau saya nak cari suami, saya nak cari macam abah. Jangan pula mak tu kata, jangan mak pula kacau daun, ya. Kalau anak kita dah hormat ayah dia macam tu, kalau anak kita nampak ayah dia sebagai qudwah hasanah yang baik, ini penanda aras dia boleh cakap. Betul kan? Bayang tuan-tuan, anak dara tuan-tuan cakap, bah, kalau nak cari suami, calon suami, insya-Allah doakanlah yang baik seperti abah. Masya Allah. Ya, itu desain tuan-tuan. Mungkin pada hati seorang ibu dan ayah, dia nak macam tu. Aku kena bawa diri aku sebagai ibu yang baik, ayah yang baik. Alangkah seronoknya bila dengar anak-anak kita kata nak cari isteri yang macam ibu, nak cari isteri yang mungkin ada perwatakan, sifat macam mama. Tuan-puan, sedar tidak sedar, sebenarnya kajian Qori ini ia telah lama diperakukan oleh Islam sendiri. Memang ibu ayah menentukan acuan anak-anak, ya, karakter anak-anak itu sendiri. Itu kata Qori. Kita tengok sikit lagi. Dalam satu kajian Economic and Social Research Council Festival of Social Science pada tahun 2011. Ini satu jurnal, ya. Mungkin banyak jurnal lah, bukan satu jurnal, ya. Dalam satu kajian itu telah dikeluarkan. Dia telah memberikan beberapa perkara yang boleh menjadi faktor membentuk anak-anak untuk menjadi seorang warga negara yang sihat, sejahtera dalam masyarakat. Maknanya bagus sumbangan dari sudut sosial. Kita berikan kepada masyarakat, ini dia modal-modal insan yang terbaik. Anak-anak ni tuan-puan ada 4 elemen. Anak kita ada elemen mental dia, ada elemen emosi dia, ada elemen fizikal dia, dan ada elemen spiritual dia. Kalau mak ayah tidak didik anak-anak meraihkan 4 elemen ini, nanti dia akan tidak seimbang. Percayalah cakap ustazah. Subhanallah, menariknya kajian tadi tuan-puan, telah didapati di antara sumbangan yang besar keluarga kepada anak-anak ialah membentuk satu suasana emosi dalam keluarga. Keluarga kita ada emosi, tuan-tuan. Ada emosi yang dominan dalam keluarga. Agak-agak apa emosi yang dominan dalam keluarga kita semua?
Lalu dalam kajian tadi menyebut di antara emosi yang bagus dibangunkan dalam keluarga ialah ibu bapa boleh bergurau senda dan berjenaka dengan anak-anak. Ini penting tuan-tuan. Ya, takut mak ayah ni serius kat rumah. Asal jumpa je, dah solat ke belum? Baca Quran macam mana? Puasa sunat, zikir. Yang itu takut anak-anak tuan. Bila dekat meja makan, nak makan, terus bagi arahan. Baca doa makan dulu. Makan dengan tertib. Jangan ambil yang jauh, ambil yang dekat. Makan dengan berbunyi cepat-cepat. Macam Masya Allah. Kalau inilah dia punya keluarga tuan-puan, besok keluar dalam masyarakat, bapa punya serius orang. Dia dibesarkan dengan acuan macam tu. Dengan anak-anak, biarlah kita boleh berjenaka tuan-puan. Biarlah boleh bergurau senda. Biarlah boleh ketawa bersama. Betul tak yang saya cakap ni tuan-puan? Ini daripada research tadi. Sebab antara benda yang penting sekali pada anak-anak kita adalah emosinya. Beramai-ramai tuan-tuan anak-anak yang memiliki, terpaksa mengharungi emosi yang kurang stabil dan kurang sihat. Guru-guru pasti tahu anak-anak murid datang sekolah, kamu ni kenapa saya tengok sedih memanjang. Orang buat lawak pun tak boleh ketawa. Paling susah nak terhibur. Paling susah. Orang dah tergolek-golek ketawa, dia tak sampai-sampai lagi ceritanya apa. Rupanya dekat dalam rumah tidak ada jenaka, tidak ada gurau senda. Semuanya serius. Susah mah. Gurau-gurau sikit dengan anak-anak. Seni bergurau itu jadi ibadah tuan-tuan. Seni bergurau jadi ibadah. Saya tak pandai lah ustazah bergurau senda, lawak jenaka. Belajar. Tak pasal-pasal belajar. Google cari seni lawak jenaka. Tujuannya apa? Nak hibur anak-anak di rumah. Jadi ibadah ke tidak? Ibadah. Pantun dengan anak. Ya. Macam-macam lah boleh pantun ya. Ustazah pun tak tahulah ya nak cakap on the spot ni. Tapi bergurau senda, berlawak jenaka. Masya Allah. Anak ustazah yang kecil, lelaki usia 10 tahun, pandai pula anak ustazah berjenaka. Ustazah belajar daripada dia. Orang selalu cakap muka dia sama macam ustazah. Kalau tuan-puan tengok, ya, biasanya ramai kata ya Allah ustazah copy paste. Ya, macam itulah ayat dia. Satu hari anak ustazah tu datang dekat dengan ustazah, dia ambil handphone ustazah. Handphone ustazah ni password dia tengok muka. Dia letak muka dekat handphone ustazah, dekat jauh. Lepas tu dia fed up. Saya kata kenapa dia? Pelik kan Umi? Orang kata muka kita sama, tapi nak buka handphone tak boleh. Saya kata, Masya Allah, dah tergelak-gelak dengar. Betul juga kan? Kalau dah kata muka sama, mesti boleh buka ya. Muka sama, dia trace. Kadang-kadang dalam rumah tangga kena ada gurau senda dan hiburan. Biar dalam rumah kita ada bunyi-bunyi orang ketawa, orang gembira, orang bahagia. Guru-guru sekolah tuan-puan boleh cam anak-anak kita. Kenapa anak ini daripada awal tahun sampai akhir tahun sedih memandang. Ustazah pernah buat program dengan anak-anak sekolah rendah. Senang nak tahu emosi anak-anak sekolah rendah, bagi kertas. Saya kata, baik anak-anak semua tulis atas kertas ini, tak payah tulis nama. Saya pun tak nak tahu siapa yang punya jawapan, tapi cuma perlu tulis perkataan yang selalu anak-anak dengar bila mak abah marah. Tulis. Kalau kena ke anak kita berdebar tu. Kalau orang lain buat dia, anak kita tulis, takut juga ustazah. Apalah anak ustazah akan tulis. Macam-macam jawapan tuan. Ada satu jawapan tu dia kata, saya pun keliru ustazah. Abah kalau marah asyik cakap kepada bapa, sebut kepada sendiri. Patut sebut kepala anak.
Marah ni kepala dia, kepala bapa, kepala bapa. Kita pun boleh bayang macam mana kehidupan dan keadaan anak-anak yang selalu dimarahi dalam keadaan dimarahi dengan kata-kata yang tidak manis, kata-kata yang kesal. Ada seorang isteri kepada pensyarah ustazah masa di Jordan, namanya Syekh Dr. Tawalbeh. Isteri dia kita panggil Ummu Muhammad. Anak dia laki-laki semua. Tak tahulah kalau sekarang ada anak perempuan, tapi masa ustazah dulu anak dia laki-laki semua. Masya Allah tuan-puan, anak laki-laki tuan-puan, yelah lasak pun ada jugalah, aktif lah, hyper lah, ya Allah. Tapi tuan-puan, ustazah belajar 2 perkara daripada dia. Banyak lagi yang lain, tapi 2 perkara ni lekat dalam kepala ustazah. Pertama, ustazah perhatikan dia juga marah. Ustazah kalau dengar mak-mak ataupun guru-guru yang cakap jangan marah pada anak, langsung jangan marah walau sekalipun, ustazah jadi risau tuan-puan. Macam mana membesarkan anak tanpa marah walau sedikit pun? Rasa nak belajar sangat. Ni kena berguru ni. Kalau patut kena bagi puluk kuning, ustazah bagi dia puluk kuning. Macam mana cara nak besarkan anak tanpa marah? Kalau suruh ustazah, tak boleh. Sebab pada ustazah, marah ini juga satu keperiwan. Malah itu juga daripada sikap seorang manusia yang ada nafsu, kan? Nak marah juga. Isteri Dr. Ahmad Tawalbeh tadi marah. Bila marah, suara tinggi ke suara perlahan? Muslimat cuba jawab. Muslimat kalau marah suara lembut ke suara tinggi? Lembut ustazah. Masya Allah. Baiknya orang Masjid Al-Mawaddah. Patutlah nama masjidnya Al-Mawaddah. Itu tabik spring ustazah. Suara tinggi bila marah. Tetapi tuan-puan, sahabat tadi, isteri kepada guru tadi, bila dia marah suara dia agak tinggi, tetapi ayat yang keluar daripada perkataannya adalah berupa doa. Masya Allah. Ayatnya baik. Emosinya ada. Emosi apa? Emosi nak marah. Tak mungkin tuan-puan orang yang nak marah kita suruh cakap lembut. Nak marah tapi marahnya Umi dengan anak. Itu tak marah kalau cakap macam tu. Tadi sahabat tadi suaranya tinggi, tapi apa yang dia cakap? Aslahakallah ya walad. Nampak suara dia tinggi? Nampak suara dia tegas? Tapi dia cakap ayat yang baik tuan-tuan. Apa dia sebut? Aslahakallah ya walad. Semoga Allah memperbaiki dirimu wahai anak lelaki. Elok ayat dia. Dia marah-marah, aslahakallah ya walad. Aslahakallah ya walad. Muslimin muslimat kena hafal Arab sebab cakap Melayu terlampau panjang. Anak melompat naik atas kursi longgar. Semoga Allah memperbaiki dirimu wahai anak kesayanganku. Anak dah jatuh dah. Itu perbezaan bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Ada banyak keadaan bahasa Arab ini lebih jami' mani', lebih kompres, pendek tapi maksudnya dalam. Aslahakallah ya walad, agar Allah memperbaikimu wahai anak kesayangan. Masya Allah, saya belajar dari tadi. Ada emosi dalam rumah tangga, tapi emosi dikawal. Jangan emosi dalam rumah tangga kita, emosi kemarahan. Anak kita sedang belajar tuan-tuan. Anak kita akan berdepan dengan kehidupan. Anak kita akan dicabar emosi mereka. Mereka nak belajar bagaimana untuk menguruskan emosi. Yang kadang-kadang silibus ini tidaklah ada satu silibus khusus di sekolah-sekolah. Betul atau tidak? Kat mana mereka nak belajar ilmu kehidupan ini daripada mak ayah? Sebab itu saya jumpa tuan-puan, ramai anak-anak yang kata, saya mendapat inspirasi daripada ibu saya. Ibu saya selalu sabar dalam rumah tangga. Walaupun ayah saya komplain, air ni tak manis lah,
terlebih manis lah, mi goreng rasa mi hospital lah, macam-macam ayah saya komplain. Tapi saya tengok mak saya senyum menerima komplain tu. Dia ambil mi goreng tu, dia masak balik semula, tambah ayam, tambah udang, dia bagi tanpa memberikan kata-kata yang tidak baik. Saya belajar inspirasi daripada ibu saya. Tengok anak-anak belajar. Tadi Syekh Ibnu Dr. Tawal isterinya, saya kata dua perkara kan. Yang pertama, bila bercakap walaupun emosinya marah, tapi doa. Yang kedua, dia ada hantar anak dia belajar jauh. Ustazah tanyakan kepada beliau, tak risau ke, tak rindu ke anak tu masih lagi masih awal remaja, dah hantar jauh ke negara lain untuk belajar? Tak rindu ke pada anak tu? Dia kata apa? Ya Nur. Dia panggil Ustazah Nur. Ya Nur, ibu mana yang tak rindukan anak? Ibu mana yang nak tengok anak dia jauh daripada mata dia? Kalau tanya pada setiap ibu dan ayah, mereka nak tengok setiap saat anak mereka membesar di hadapan mata mereka. Sampai ada kan tuan-puan, mak-mak ayah yang cakap, kalau boleh tak nak bagi besar anak ni. Sebab apa? Sebab seronok main dengan anak-anak kecil. Yang seronok lah, yang tak seronok pun ada juga kan. Kalau boleh tak nak bagi besar cucu nenek ni, tapi membesar. Kata isteri Syekh Dr. Tawal mana tak rindu, mana tak sayang, mana tak risau. Tapi Nur, aku kalau berdoa Nur, aku akan berdoa sampai lumat. Tikrar doa, dia kata. Aku akan ulang sampai aku rasa lega. Saya kata doa apa yang kakak amalkan selalu? Doa biasa yang semua orang selalu doa Nur. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku tidak baca sekali, aku tidak baca dua kali, bahkan aku ulang sampai lupa, sampai lega rinduku, sampai lega kebimbanganku, sampai aku rasa penat. Cukup untuk hari ini ya Allah. Esok masih ada nyawa, akan aku sambung balik doa ini. Rabbana hab lana min azwajina, hingga ke akhir doa. Doa ini digezetkan Allah dalam Al-Quran. Itu dua perkara yang saya belajar. Berdoanya seorang ibu dan ayah mesti sampai lima. Bukan doa sikit-sikit, tapi doa sungguh-sungguh. Doa dengan air liur lain kesan dengan doa dengan air mata. Doa dengan lidah lain kesan, tak sama kesan dengan doa daripada lubuk hati yang paling dalam. Itu Ustazah belajar daripada beliau, isteri kepada Profesor Dr. Ahmad Tawal. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita bentuk anak-anak kita. Jaga apa? Jaga emosi dalam rumah tangga kita. Tolong warnakan rumah tangga kita dengan emosi kegembiraan. Kadang-kadang tuan-puan, kita mak ayah ada rasa nak tegur anak, kan? Tapi kita tengok tak sesuai timing, tak sesuai masa. Anak kita sedang penat, anak kita mungkin sedang seronok, anak kita mungkin sedang gembira. Tiba-tiba kita matikan kegembiraan dia dengan kemarahan kita. Lihat emosi dalam rumah tangga. Ini yang Ustazah bentangkan ini adalah beberapa kajian jurnal dalam Economic and Social Research Council Festival of Social Science. Tuan-puan, yang kedua ni bukan dalam jurnal dah. Yang pertama tadi Ustazah bentang, tengok pada jurnal tadi. Kedua, ketiga, yang seterusnya sampai 40, sampai subuh pagi esok. Boleh tengok kan? Ya, Ustazah flight esok pukul 7. Tak mungkin lah sampai subuh ya. Yang kedua, apa yang kita nak tekankan dalam keluarga kita adalah hikmah meluahkan emosi. Hikmah cara nak luah emosi. Kenapa saya sebut macam ni tuan-puan? Ustazah tekankan tentang emosi pada malam ini. Sebab kesian tuan-puan,
masyarakat dunia pada hari ini berdepan dengan masalah kemurungan. Kalau di Malaysia, tuan-puan, nisbah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, ini sebagai kita tengok ya, sebagai satu panduan. Nisbah ini dikeluarkan, statistik ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau ada 10 orang, 3 daripada 10 berpotensi ada penyakit jiwa. Malah menjelang tahun 2020, penyakit yang paling hebat mencapai masyarakat di negara Ustazah nombor 2. Selepas penyakit jantung. Penyakit jantung nombor 1. Saya ingatkan diabetes, ingatkan kencing manis. Rupa-rupanya yang kedua ialah penyakit mental, penyakit jiwa. Masya Allah. Bagaimana manusia, ya, bagaimana umat Islam khususnya tiba-tiba berhadapan dengan penyakit yang menjadi cabaran adalah penyakit jiwa. Masuk penyakit jiwa bukan gila tuan-puan. Penyakit jiwa ni pelbagai, bukan gila. Penyakit jiwa ni depression juga penyakit jiwa, kemurungan penyakit jiwa, ketakutan melampau juga penyakit jiwa, dan itu adalah ancaman kepada masyarakat dunia. Ada negara tuan-puan, negara yang sangat maju berhadapan dengan statistik bunuh diri yang sangat tinggi. Tengok. Maknanya manusia ni kena kembali kepada apa? Pengurusan emosi. Jadi subhanallah, biar dalam keluarga kita telah bimbing anak-anak kita bagaimana cara untuk meluah emosi mereka. Mak ayah jangan tahan anak-anak daripada meluah emosi. Anak kita baru nak menangis, kita dah gelarkan dia ratu air mata. Dia baru nak nangis. Mulalah tu. Nak berlakon ke? Mak bagi nama dekat penerbit Hilal. Pula dah. Anak baru nak nangis. Anak baru nak keluarkan isi hati dia. Kita dah gelarkan dia ratu air mata. Sudahnya anak kita takut nak menangis tuan-puan. Dia simpan. Nanti dia akan menangis pada orang yang sudi untuk memeluk dia. Adik manis. Bukan ahli keluarga tuan-puan, orang luar. Bukan mahram dia, tapi bersedia untuk apa? Mengesat air mata anak kita. Bersedia untuk apa? Memujuk perasaan anak kita. Dalam rumah, mak tak bagi nangis. Apa nangis-nangis ni? Ya, kalau bahasa kami dekat Malaysia, apa lagi satu kita panggil cengeng. Dengar bunyi cengeng pun tak berapa sedap kan? Cengeng ni maknanya apa? Sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Anak kita tak nangis. Tuan-puan, biarkan anak kita menangis. Dia ada emosi nak diluahkan. Duduk sebelah dia, tunggu. Kalau lama sangat bolehlah tegur. Dah 2 jam nangis dia dah berhenti ya. Ya dah 2 jam pula dia. Mak banyak kerja lain nak buat ni. Bolehlah tegur sikit. Tapi bagi dia menangis, duduk di samping dia. Apatah lagi kalau seorang anak perempuan menangis, ayahnya membantu anak menguruskan emosi. Tuan-puan, dalam pendidikan, bila berlainan jantina tadi, anak laki-laki mak pandai santuni, anak perempuan ayah bagi perhatian juga. Selain daripada mak, dia ada impak yang lebih hebat dalam pendidikan. Anak perempuan kita menangis, seorang ayah datang, kenapa ni Kak Nah sedih ya. Kenal pasti perasaan kamu sedih. Okey, tak apa, Kak Nah nangis dulu. Kak Nah lepaskan perasaan itu dengan tangisan. Okey tak? Abah sedia mendengar lepas. Okey Kak Nah, sedia untuk kongsi dengan Abah. Abah siap untuk dengar. Anak kita pun belajar satu persatu cara untuk meluahkan. Mungkin dia akan luahkan. Sedih Pak, sedih. Iyalah sedih, Abah tahu dah. Apa puncanya?
Tengok kita bimbing dia. Besok dia akan besar tuan-puan. Kalau hanya melayan emosi, larut dalam emosi, kalah anak kita dengan hidup. Kalah dia dengan hidup. Bila berhadapan dengan sesuatu, hanya pandai menangis tapi tidak pandai mencari punca pada masalah. Tapi tengok seorang ayah tadi, ya adik ya, bantu anak dia. Okey betul, Kak Nah sedih, tapi abang nak tahu apa punca. Nanti dia akan mula analisa punca. Tak ada apa pun bang, jawabnya. Bila tanya punca, tahu pula rupanya tak ada benda apa. Tak ada apa pun, tadi mak marah. Kita pun dah boleh cakap, mak itu marah tanda sayang. Itu emosi tuan-tuan. Bagi anak kita luahkan dan kenal pasti. Kalau kita lihat dalam surah Yusuf, Nabi Yaqub meluahkan emosi. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya sesungguhnya aku mengadukan kesusahan aku, kerisauan aku, kesedihan aku kepada Allah. Ada emosi tak? Ada. Apa emosinya? Sedih. Apa emosinya? Risau. Tapi diberikan satu bimbingan, semua ini adukanlah kepada Allah. Tuan-puan, ini peranan kita ibu bapa. Kita nak memberikan, kita semua ni adalah universiti kehidupan pada anak-anak. Kita tak selama-lama dengan anak-anak tuan-puan. Ya, entah esok lusa sampai masa kita kembali kepada Allah. Tapi anak umur masih panjang. Besok anak akan berumah tangga. Besok anak akan ada cucu-cucu kita. Biarlah selama hidup dia dengan kita, kita telah menjadikan kehidupan bersama kita sebagai universiti kehidupan. Siapa lecturer dia? Kita. Dekan? Kita. Night chancellor? Kita. Dia nampak macam gila kuasa. Tapi itulah hakikat dia tuan-tuan sekalian. Anak kita belajar. Ya, maknanya kenal pasti. Oh, saya sedang sedih. Kemana pembawaan diri orang yang sedih? Kepada Allah. Oh, saya sedang risau. Kemana pelarian diri orang yang risau? Kepada Allah. Saya sedang sakit, Ma. Kemana orang yang sakit minta kesembuhan? Kepada Allah. Daripada mana dia belajar? Ini ibu dan ayah dia adalah universiti kehidupan. Tapi kalau anak-anak belajar sesuatu yang menyimpang daripada ibu ayah, ini berat. Patut anak-anak belajar tauhid daripada mak ayah. Tapi tengok-tengok anak-anak tengok mak ayah, dia belajar pula sesuatu yang menyalahi tauhid. Dia tengok mak ayah buat perkara-perkara khurafan. Ini minta dijauhkan tuan-puan sekalian, sebab kita corak untuk jangka masa yang sangat panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, maksudnya sebaik-baik pemberian ibu ayah kepada anak, sebaik-baik pemberian ibu ayah kepada anak, agak-agak apa? Kereta, geran tanah, rumah. Nabi kata sebaik-baik pemberian seorang ibu ayah kepada anak-anak ialah adab yang baik. Melatih anak dengan adab. Ini tak dapat di luar tuan-tuan. Hatta dihantar ke sekolah pun, guru-guru tak mampu nak monitor pelajar yang ramai. Eksklusif macam ibu bapa boleh buat pada anak-anak. Betul, ustazah guru tak tahu. Tuan-puan pun ramai yang guru kan. Dalam kelas, kalau kat universiti 30 orang, ada kadang-kadang section 25 orang, 40 orang. Nak monitor satu-satu tentang adab, kami tak mampu. Kami hanya boleh cakap secara umum. Kalau sekolah, lagi ramai pelajar. Ada satu kelas sampai 40 orang tuan-puan. Cikgu pun penat. Cikgu ramai dengan TV sekarang. Ya, sebab apa? Pening tuan-puan jaga anak-anak ni yang kecil-kecil. Hari-hari makan ubat batuk cak ibu dan anak. Ya, sebab suara tak keluar dah ni, jaga anak orang. Jangan kita agak, jangan kita menyandarkan, swastakan pada guru-guru di sekolah. Siapa yang terbaik mengajar adab pada anak? Mak ayah.
Tuan-puan, Ustazah tak tahu bagaimana ibu ayah tuan-puan yang mulia telah mendidik tuan-puan dengan hebat. Tak tahu macam mana contohnya. Jadi nak sebut bagi pihak tuan-puan saya tak tahu. Tapi yang Ustazah tahu, mak ayah Ustazah. Jadi Ustazah minta izin cakap sikit pasal mak ayah Ustazah, ya? Bukan dengan tujuan apa-apa, tapi yang baik nak jadi teladan. Kalau ada yang kurang baik, tak payah ikut. Tuan-puan, mak Ustazah, ya Allah, tegas orangnya. Tegas. Pasti kita masa kanak-kanak dulu rasa rimas kan kalau mak tegas sangat. Tapi Alhamdulillah hari ini Ustazah kena bersyukur yang amat. Peluk mak, terima kasih mak. Mak, terima kasih. Pemberian mak terlampau besar. Dalam fikiran Ustazah apa? Mak telah mendidik kami tentang anak. Tuan-puan nak pergi sekolah daripada kecil, pagi-pagi nak pergi sekolah, kadang-kadang ribut taufan melanda. Sebab banyak benda hilang. Stokin hilang, lencana hilang, tudung hilang, skarf hilang, hilang belaka. Oh ya Allah, ribut pagi-pagi. Lepas tu mak pun marah. Lain kali balik sekolah letak satu tempat. Berapa kali mak nak cakap, kita pun sambut dengan emosi marah. Bila nak pergi sekolah tuan-puan, salam mak. Bila salam mak, mak tak lepas tangan tuan-puan. Tak lepas tangan. Tarik-tarik tak boleh. Mak pegang kuat-kuat tangan. Oh nak pergi sekolah lah, kata dengan mak. Ya kita kan marah. Mak kata apa? Mak takkan lepas sampai ada ismi. Ilmu tak masuk dek, muka ketat. Mak kata. Tuan-puan, muka ketat payah masuk ilmu. Mak Ustaz cakap. Ya, mak Ustaz cakap. Sampailah Ustazah terpaksa dah senyum. Kalau tak nanti kan nama kena ambil. Lambat datang sekolah. Nanti kena keliling padang. Terpaksa dah senyum. Okey. Mak kata yang ikhlas ni. Mak ukur 2 cm kanan, 2 cm kiri. Sengit lebih kanan, mak kata senyum sumbing. Satu hal pula. Kenalah atur betul-betul. Okey mak, pergi sekolah dulu mak. Baik dia, insya-Allah senang ilmu masuk dalam dada anak mak. Sebab anak mak telah maniskan wajahnya daripada kecil. Rupa-rupanya itu satu bekal yang penting untuk Ustazah sampai besar. Sebab Ustazah selalu berada di tengah keramaian orang lain. Ia di persada dakwah. Sudah barang pasti kena menunjukkan wajahnya. Cuba pendakwah mukanya masam. Agak-agak orang takut tak tuan-puan? Nampak stres lah pendakwah kita ni. Takut nak tegur. Persediaan mak bagi daripada kecil tuan-puan. Apanya? Ada. Nabi sebut, la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu meremehkan apa saja yang bernama ma'ruf, kebaikan. Jangan remehkan kebaikan. Walaupun kita nampak benda tu kecil. Apa dia? Walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun sekadar kamu jumpa saudara kamu dengan wajah yang ceria. Itu Nabi sebut. Maknanya wajah manis itu satu ibadah. Ceria jumpa orang. Jangan sampai orang takut nak tegur kita. Saja buat muka macam ni Ustazah, biar dia tak tegur saya. Abulah. Saja nak bagi orang takut. Ini cerita lain. Siapa yang akan ajar adab-adab ini? Ibu bapa dulu. Ibu bapa dulu. Anak-anak nak makan tuan-puan, bawa anak-anak tengah keramaian. Orang lain dah tak tegur dah anak-anak kita. Anak kita naik atas meja nak ambil apa? Nak ambil udang kat ujung sana. Sorry dia kata dia pun bangun naik atas meja. Orang lain tengok, aduh anak siapa ni. Tegur tak? Selalunya tak tegur. Sebab bukan anak dia. Lagipun anak ni dah remaja, dah besar. Bukan senang nak tegur. Tapi manusia mungkin berkata dalam hati, siapa mak dia. Tapi di rumah kita makan dengan anak, kita nampak adab anak. Ada yang makan bunyi kuat. Dia kunyah tu, bunyi macam dia seorang dia kunyah begini. Ya,
kurang kan, adab kan, kita boleh tegur. Nah, jangan kuat sangat bunyinya, kawal-kawal sikit. Kita boleh tegur. Makan dengan tangan kanan. Jangan sekali-kali makan dan minum dengan tangan kiri. Kalau makan dan minum dengan tangan kiri beserta dengan syaitan, kita dah cari puas-puas rezeki yang halal, rezeki yang tayyibah, tiba-tiba anak isteri kita di rumah makan minum dengan tangan kiri, makan aiskrim dengan tangan kiri, minum air dengan tangan kiri. Orang hanya boleh lihat tuan-puan, adab belajar di rumah. Daripada kecil anak-anak ambil minum dengan tangan kiri, kita boleh bagi teguran pada tangannya yang ini. Ataupun cakap dalam Melayu tu, ya, tangan kanan nak, tangan kanan. Dari kecil, tangan kanan, tangan kiri tak boleh, tangan kanan. Masya Allah, dari kecil. Nanti anak-anak ada kepekaan bila minum, tangan kiri. Ini selalu sangat. Kalau dalam rumah ustazah pun tuan-tuan, anak-anak tu pun jadi takut juga. Ya, kalau tengah makan, tangan dia kan kotor. Sekarang dia nak minum, dia pegang macam ni, dia nak minum. Zat tengok je, kanan Yamin. Dia lama, tengoklah tangan dia kotor, dia silang macam ni. Ya, tapi tetap tangan kiri. Zat kata apa? Kalau boleh bersihkan tangan dulu, atau kita pegang dua tangan. Maknanya diampu sikit dengan tangan kanan. Sebab apa? Umi takut tengok anak Umi minum dengan tangan kiri. Umi punyalah nak lindungi anak daripada gangguan syaitan. Tiba-tiba syaitan masuk dalam makan minum anak-anak. Ada apa? Tak belajar daripada orang jauh, tapi belajar daripada ibu dan ayah di rumah. Sebab itu ya Allah, Nabi telah sebut, tidak ada pemberian yang lebih mahal yang seorang ibu ayah berikan kepada anak-anaknya melebihi ibu ayah mengajarkan anak-anak akan adab. Di antara adab yang penting tuan-puan adalah kesederhanaan. Sederhana. Nak belajar kat mana sederhana? Daripada ibu ayah. Ibu ayah ni tuan-puan, kadang-kadang kita tak sedar, kita ini ada menunjukkan satu ciri cerminan pada anak-anak. Ada mak ayah, anak-anak pandang dia macam model. Cuma dia tak cakap je, mak saya peragawati. Tapi mak tu memposisikan diri macam model kat rumah. Kerjanya bergaya. Lawa tak ni? Lawa tak ni? Macam ni lawa tak? Ini okey tak? Ni lawa tak? Lawa tak? Anak punya kerja, okey. Lawa. Yang tu saya ingat betulkan sikit mak. Kalau macam ni lagi elok mak. Bayangkan 20 tahun anak kita membesar dengan kita, berhadapan dengan ibu laksana model. Itulah kerja mak. Asal jumpa mak je, anak tanya, okey tak mak? Kurus tak mak? Mana kurus? Dulu ke hari ni? Muda ke tua? Muda berapa tahun? Tolonglah tuan-puan Anak-anak kita perlukan seorang ibu, bukan model. Anak-anak kita perlukan seorang murabbiyah, pendidik. Apatah lagi tuan-puan, nanti anak tengok mak dia yang bergaya, anak tak dibelikan baju pun. Yang bergaya mak je. Mak berlebihan, mak ayah membazir, anak-anak akan tengok tuan-puan, paling bimbang. Sebagaimana acuan, demikianlah kuih. Dalam zaman hari ini tuan-puan, kemelut yang kita hadapi di peringkat dunia, kemelut ekonomi kan, ya, nak cari rezeki dan sebagainya. Sebenarnya penawar untuk segala masalah yang seperti ini adalah menanamkan sifat sederhana. Kalau kita hidup dengan sederhana, dengan qanaah, insya-Allah cukup. Insya-Allah tidak terlibat dengan benda yang haram. Insya-Allah tak sampai menipu. InsyaAllah tak sampai rasuah, insyaAllah. Sebab apa? Kita cukup dengan hidup yang sederhana. Maka biarlah keluarga kita menjadi titik tolak anak-anak belajar hidup sederhana. Tuan-puan, ustazah seorang ibu kan? Ustazah terasa sangat tuan-puan, tidak pernah menang ibu ayah yang mengajar anak dengan cara memberikan kemewahan pada anak-anak.
Tuan-tuan boleh setuju, tak setuju pun tak jadi masalah. Tapi Ustazah cakap daripada pengamatan, sedikit pengalaman, sedikit perkongsian rakan-rakan dan sahabat-sahabat dan anggota masyarakat. Ayat Ustazah tadi, ibu ayah tak menang kita tuan-tuan, didik anak dengan jalan mewahkan anak, bagi apa saja yang anak-anak kita mahu. Sungguh kita ingat, kalau bagi apa yang anak-anak nak, mesti nanti anak-anak akan sayang kat kita. Ma, bagilah ma iPhone 10. iPhone 10. Umur berapa? 15 tahun. iPhone 10 ni berapa ribu kalau dekat sini? Mungkin kita mampu tuan-tuan, tapi tak menang kita tuan-tuan. Anak kita usia 15 tahun dah ada 2-3 handphone. Anak kita usia 12 tahun dah diulik dengan kemewahan. Tuan-tuan, Ustazah appreciate sangat mak ayah zaman kita dulu. Ya, besar makna falsafah yang mereka pegang. Walaupun mereka mampu, tapi pemberian mereka kepada kita itu menyukat untuk masa depan yang panjang. Ustazah dulu belajar boarding school tuan-tuan. Sebulan abah bagi belanja sekolah RM20 Malaysia. Bersamaan kurang lebih $7 Singapura. Sebulan, boleh tak? Boleh tak $7 sebulan? Bila abah tanya, cukup tak dek? RM20 ni. Ustazah pun cakap lah, manalah cukup lah. Orang nak beli, cakap je macam tu, abah terus jawab, innal mubadzirina kanu. Langsung tak jadi. Malah nak jawab tak cukup. Tahu dah abah akan jawab tentang ayat membazir. Sampai dekat tepi jalan, tunggu bas, menangis tuan-tuan. Ini pengalaman Ustazah masa muda. Nangislah. Kenapa? Ya abah ni kedukut lah, RM20 manalah nak cukup. Dia punya tampang bas dia dah RM4. 20 tolak 4, tinggal RM16. Sampai Bandar Seremban, nak juga beli pencuci muka air besar. Tak tahulah air besar ada tak kat sini tu? Ada kan? Ada, Masya Allah. Air besar RM7.80. RM16 tolak RM7.80, dah hampir tinggal RM8 tuan-tuan sekalian. Masya Allah. Sedihnya. Menahan. Abah kata boarding school tak pernah ada orang kebuluran, sebab makan dah disediakan. Tapi malam-malam ada satu makcik datang jual nasi lemak, jual candy, jual macam-macam, karipap. Ustazah hanya boleh tengok dan tuan-tuan, sebab duit tinggal RM8. Tapi kita diajar apa tanpa sedar? Merasa cukup dengan rezeki yang ada. Alhamdulillah, sebenarnya dah kenyang. Itu cuma nak apa? Nak ekstra je. Tak apa, aku tidur awal, lupakan tentang coklat dan nasi lemak. Tidur. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita bentuk anak-anak kita. Besar tanggungjawab kita di hadapan Allah. Sebenarnya besar sumbangan kita kepada masyarakat bila kita boleh melahirkan, mendidik anak-anak yang soleh dan solehah. Maka malam ini, marilah kita sepakat tuan-tuan, bahawa yang paling besar untuk diperbaiki adalah diri kita sendiri. InsyaAllah, dalam masa kita islah diri kita, perbaiki diri kita, pandailah Allah yang maha bijaksana, yang maha pengasih lagi maha penyayang, menjadikan jalan islah kita kepada diri kita sebagai jalan untuk Allah memperbaiki anak-anak. InsyaAllah. Ramai anak-anak yang belajar dalam diam, melihat dengan penuh bangga dan hormat terhadap pencapaian ibu bapa mereka. Walaupun ibu bapa tidak belajar tinggi, tapi mereka belajar redha daripada perangai mak ayah mereka. Ada ibu tuan-puan yang tak boleh dikacau. Ini ibu betul sungguh, saya jumpa kat Malaysia. Tak boleh ganggu maghrib isyak, tak boleh ganggu. Anak cucu semua tahu, maghrib isyak mak tak boleh diganggu. Apa mak tu buat? Solat sunat, solat hajat, solat, doa.
Apa mak tu cakap pada ustazah tuan-puan? Ini mak orang lain cakap kat ustazah. Dia kata apa ustazah? Maghrib Isyak itu adalah masa khusus saya nak merafakkan doa kepada Allah tentang semua urusan keluarga saya. Itulah kekuatan saya ustazah. Kalau saya frust waktu pagi, saya risau waktu pagi, saya bercita-cita, ya Allah nanti malam, ya Allah insya-Allah aku nak berdoa lagi. Dia adalah seorang ibu contoh tuan-tuan yang zaman sudah dah meninggal dunia. Dia meninggal ustazah yang mandikan tuan-puan, uruskan jenazah dia. Bukan ustazah seorang yang cakap. Jemaah-jemaah lain yang datang ziarah semua berkata, ya Allah manisnya wajah arwah. Apalah amalan yang arwah buat semasa hidup. Manis tuan-puan. Senyum wajah dia. Ya, lembut wajah dia. Masya Allah. Ustazah kenal dia. Kalau kita ngadu apa-apa, anak-anak lain, orang lain mengadu tentang anak dia, apa dia jawab? Biarlah kita doa. Itulah jawapan yang sangat kelas dengan dia. Selalu itu sinonim sangat dengan dia. Biarlah kita doa. Biarlah kita doa. Sampaikan bila ustazah duduk dengan anak-anak dia tuan-puan, setelah dia dikebumikan, ustazah masih berada di rumah itu, ustazah cuba tanya pada anak-anak dia. Sebab ustazah ada pengamatan sendiri. Nak tengok sama tak pengamatan dengan anak-anak dia. Ustazah kata, Masya Allah ya, mak kalian semua Masya Allah arwah meninggal dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan husnul khatimah. Ramai yang bercakap yang baik-baik tentang arwah. Agak-agak apa ya amalan arwah? Saja tanyalah ya pada anak-anak dia. Anak-anak dia bagi jawapan sama dengan apa yang ustazah cakap, yang ustazah amati. Anak-anak kata apa? Entahlah, mak kami tu memang baik orangnya. Tapi yang paling ketara sekali, mak benar-benar seorang hamba yang redha dengan ketentuan Allah. Saya kata mana tahu mak redha. Mak selalu sambut setiap keadaan yang berat yang berlaku dalam hidup dia. Mak akan cakap dengan penuh yakin, tak apalah, kita doa lagi, kita ada Allah. Anak-anak cakap tuan-tuan, sama macam pengamatan ustazah. Sampaikan suami ustazah bagi singa kat ustazah. Dia kata apa? Nak mati senyum kan? Ustaz kata nak mati senyum. Guna ayat tadi tu. Biarlah kita doa lagi. Boleh abang test, kata ustaz. Abang nak kahwin lain boleh? Cakap cepat. Tak terkeluar perkataan. Biarlah kita doa lagi. Tak terkeluar tuan-puan. Tadi seorang ibu, Masya Allah. Ramai anak-anak kita tuan-puan tanpa sedar, mereka sebenarnya sedang merintih. Wahai ibu ayah, bimbinglah kami. Wahai ibu ayah, jadilah madrasah kepada kami. Wahai ibu ayah, berilah ilmu yang ibu ayah lebih kaya pengalaman daripada kami. Wahai ibu ayah, peluklah kami, santunilah kami, belailah kami. Kami kan cahaya mata yang dulu ibu ayah sanggup pagi petang siang malam berdoa minta dengan Allah. Sekarang cahaya mata itu dah ada dalam rumah tangga ini. Subhanallah tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan baik acuan ini, baik laku yang dihasilkan. Hebat acuan ini, hebat laku yang dapat dinikmati dan dirasai oleh masyarakat sebagai satu sumbangan dan manfaat daripada zuriat keturunan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak bercakap tentang anak-anak memanglah ya, 1 jam 2 jam tak habislah tuan-puan ya. Tuan-puan tak apalah, duduk dengar je kan ya. Ustazah bercakap ya dekat depan ni, tak apa, insya-Allah mudah-mudahan jadi jariah juga kepada ustazah. Tapi ustazah kira ya untuk bercakap lebih banyak lagi insya-Allah pada masa yang lain. Ya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan. Namun untuk kali ini itulah sekadar yang ustazah boleh sampaikan. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kita terus mengasah senjata doa. Senjata kita ibu ayah adalah doa. Ya. Dalam ayat-ayat zuriat dalam Quran selalu kait dengan doa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
sebut perkataan doa. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa lagi. Apa kata Nabi Ibrahim? Alhamdulillahilladzi wahaba li minal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Doa lagi. Bila sebut tentang zuriat, senjatanya adalah doa. Jadi tuan-tuan jangan pernah putus asa. Teruskan berdoa kepada Allah. Biarlah keluarga kita menjadi ladang akhirat untuk kita. Jariah yang sangat besar. Kalaupun anak-anak kita besok tak sampai meniatkan, okey, saya baca Quran ini ya Allah, biar pahalanya sampai pada abang. Saya berzikir ni ya Allah, biar pahalanya sampai pada mak. Saya sedekah ni ya Allah, biar sampai pada mak ayah. Walaupun anak kita tak niatkan, tapi insya-Allah tuan-tuan, setiap amal soleh anak-anak yang kita didik sungguh-sungguh menjadi hamba Allah yang beriman, semuanya akan kembali jariahnya kepada kita dulu. Sebab kita jadi jalan yang dimudahkan oleh Allah, anak-anak kenal Allah. Kita jadi jalan yang dimudahkan Allah, anak-anak kita berakhlak dan beradab yang mulia. Maka jangan risau, pahala akhirat kita terus berjalan. Dengan apa? Dengan kurniaan Allah kepada kita berupa anak-anak dan keluarga. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah berhenti setakat ini. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mawaddah. Ya, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar perkongsian dan bicara Ustazah pada malam ini. Yang baik daripada Allah, adabnya Ustazah sebut, ya. Yang salah, yang silap, yang kurang, adabnya dinisbahkan kepada kelemahan Ustazah sendiri. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.